Astaghfirullah. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Para penonton yang hormati sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini kita dapat bertemu lagi. Sebagaimana yang sering saya ingatkan diri saya dan memanjangkan ingatan ini pada teman-teman saya, sahabat-sahabat yang dapat menonton pada pagi ini. Yang Allah memberikan keselesaan kepada saudara. Allah bangunkan kita tadi sekitar jam 5. Allah mengizinkan kita melakukan sedikit qiyamul lail pada pagi tadi. Kita buat salat taubat, kita buat salat hajat, kita buat salat witir, kita buat tahajud, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah inilah amalan-amalan yang dapat membantu kita, saudara-saudara, insya-Allah bersama-sama untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tidak ada lagi apa pun ya. Tidak ada apa lagi misi, visi kehidupan saudara, kehidupan saya. Tidak dapat dinafikan kita nak hidup di dunia. Memang kita nak hidup dalam dunia. Tidak dapat dinafikan kita nak selesa dalam dunia. Memang kita nak cari keselesaan dalam dunia. Tidak dapat dinafikan kita nak meninggalkan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak dari segi harta dan sebagainya. Memang kita nak meninggalkan sesuatu untuk mereka selesa. Alhamdulillah, selain daripada mereka menggunakan kekuatan yang ada pada diri mereka untuk mereka meneruskan kehidupan. Memang. Dan kita nak meninggalkan sesuatu yang baik dalam kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat dan sebagainya. Memang itulah yang kita nak lakukan. Dan itu yang kita sedang usahakan. Tapi saudara, ada satu perkara, saudara-saudara. Bukan saja kita nak meninggalkan, kita nak pergi, tuan-tuan. Kita nak pergi. Tinggalkan dunia, nak pergi menuju satu alam yang lain. Alam yang di dalamnya, saudara-saudara, tidak ada konsep masa. Tidak ada konsep saat. Tidak ada konsep minit. Tidak ada konsep jam, tidak ada konsep hari, tidak ada konsep minggu, tidak ada konsep bulan, tidak ada konsep tahun, tidak ada konsep kurun. Alam yang tidak ada tepinya, alam yang tidak ada penghujungnya. Bayang, alam yang tidak ada penghujungnya. Dunia ada penghujungnya.
Ada orang hidup sampai 104 tahun, ada penghujungnya. Ada orang sempat hidup hanya 2 bulan saja, ada penghujungnya. Ada orang hidupnya sampai 60 tahun, ada penghujungnya. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis menyebutkan umat Nabi Muhammad kebanyakannya berusia antara 60-70 tahun. Saya pun dah terkeluar daripada skala range umur yang itu, tuan-tuan dan puan. Itulah umur umat Muhammad, 60-70 tahun. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, apapun yang kita nak bincang pagi ini, tuan-tuan dan puan, kalimat terakhir siri kedua. Kalimat terakhirku siri kedua. Saya sebenarnya nak menamatkan kemarin yang pertama, tapi bila saya lihat dan bila saya dapatkan panggilan telefon dan sebagainya, bila saya tengok komen daripada saudara dalam FB page itu, nampaknya semuanya nak memerlukan lagi perbincangan lagi. Artinya saudara, alhamdulillah, sudah satu tertanam dalam kepala, termaktub dalam hati kita bahawasanya, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, teman-teman yang sedang mengikuti program ini, tuan-tuan mengakui, beriman bahawa ada hari akhir dalam kehidupan kita ini. Dan hari akhir ini, tuan-tuan, bagi orang Islam sangat penting, sangat penting. Ada orang mengatakan, kenapa kita nak bincang sangat hari akhir ini? Itu sesuatu yang natural. It happens to everybody. Almost naturally. Saudara, betul agaknya naturally. Tapi sebagai Muslim, kita berdepan dengan satu saat dalam maut, dalam menghadapi maut, namanya sakaratul maut. Kita berdepan dengan saat itu, tuan-tuan. Nanti kita nak bincang sikit apa dia sakaratul maut. Dan di mana letaknya kalimat terakhirku tadi. Kalimat terakhirku di mana letaknya? Apa kalimat terakhir yang kita bincangkan kemarin, tuan-tuan dan puan? Kita bincangkan kalimat itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau ringkasnya, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang diminta kita menyebutkannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang kalimat ini pendek, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendek. Tapi saudara, pendeknya itu tidak mudah. Tidak mudah nak diucapkan. Tak mudah nak dibawa bersama-sama dengan kita bila malakal maut datang untuk mencabut nyawa kita. Tak semudah, tuan-tuan, kita menghadapi sakratul maut, membawa kalimat itu dalam suasana sakratul maut. Herok pekok dalam suasana sakratul maut. Dalam keadaan, tuan-tuan dan puan, menghadapi kematian, tuan-tuan, dalam keadaan sakratul maut, sakitnya. Dilaporkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya, tuan-tuan, rasanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya sakratul maut itu seperti dibidas 300 kali dengan pedang. Dibidas maknanya dititik, tuan-tuan. 300 pedang, 300 kali, 300 pedang, 300 kali. Dititik begitu. Dikelar begitu. Saudara, kita sakit. Potong-potong buah mangga, entah macam mana silap, kena sikit hujung jari. Sikit kena. Mengalir sebutir 2 darah. Sakit. Sakit. Kena air sakit. Kena limau sakit, kena garam sakit, kena asam sakit, kena air biasa pun sakit. Bayang 300 bilah pedang, 300 cincangan, 300 cincangan. Nah, kita tidak yakin. Kalau kita katakan itu cerita, that is fantasy. Fine. Kalau you katakan itu fantasy, tapi ini rukun iman. Sakratul maut, rukun iman. Mati, rukun iman. Hidup, tuan-tuan, hidup rukun iman dan mati rukun iman. Kita yakin hidup menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Maknanya, sejarah hidup kita daripada lahir sampai kita mati, terutamanya selepas akil balik, kita dikehendaki menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki untuk taat kepada Allah, mengabdikan diri hanya senya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Saudara, the whole purpose of life is to worship God. Seluruhnya kehidupan kita ini tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan saudara, kehidupan saya bukan nak menyembah pangkat kita, bukan nak menyembah kedudukan kita. Bukan nak menyembah manusia, tuan-tuan, tidak. Bukan nak menyembah harta kita. Tidak. Bukan nak menyembah keturunan kita, tidak. Saudara, bukan nak menyembah pencapaian hidup kita, ada 3-4 PhD. Bukan nak menyembah duit-duit dalam bank kita, entah mana bank, local bank, international bank. Bukan itu. Itu kita usahakan untuk hidup dunia yang sebentar. Tetapi usaha itu, tuan-tuan dan puan, sepatutnya menjadi bekalan kita dan menjadi alat untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam cerita penyembahan Allah Subhanahu wa taala ini diukur akhirnya bila kita menghadapi sakaratul maut. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sebagai ayat yang dibaca sebentar tadi. Para penonton yang dihormati sekalian, saya ingin menanamkan pada diri saya satu keyakinan, tuan-tuan, bahawa ada sakratul maut, ada penghujung hayat ini. Dan dalam hadis menyebutkan penghujung hayat kita ini, tuan-tuan, dalam sakratul maut nanti, dia banyak bergantung kepada bentuk laku perbuatan kita di akhir di hujung usia kita. Tuh. Hadis itu mengatakan, apa yang kita lakukan di hujung usia, kegemaran kita di hujung usia, masa yang kita habiskan di hujung usia, hobi kita di hujung usia, pemikiran kita di hujung usia, itulah yang akan menjadi, tuan-tuan dan puan-puan, inti konten kepada sakaratul maut, kematian kita di hujung usia nanti. Ya, kalau kita fikir dunia, maka dunialah yang mencengkam kita bila nyawa kita dipisahkan daripada jasad kita. Nah, kalau kita dalam kepala kita syarikat, maka syarikatlah, tambahan syarikatlah, diversifikasilah, new companies, corporate development, business development. Tuan-tuan, kita tidak boleh meninggalkan bisnes. 9 daripada 10 rezeki adalah daripada perniagaan. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu diragukan lagi. Tapi hubaya bisnes untuk apa? Nanti satu masa nanti kita ke udara, tuan-tuan dan puan, saya nak cerita means and end. Konsep means and end dalam perspektif Islam, daripada pandangan Islam. Apa dia? Matlamat, alat dan matlamat daripada pandangan Islam. Contoh, kesihatan kita ni, Allah bagi kesihatan. Kesihatan ini adalah alat. Kesihatan ini adalah alat untuk mencapai satu matlamat. Alat artinya our health, our good health is a means. Is a means to what? To achieve the noblest end. Matlamat yang paling noble, yang paling baik di akhirnya. Apa matlamat kita? Mata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, perbincangan ini panjang sebenarnya, means and end from the Islamic perspective. Tuan-tuan, alat, matlamat dari sudut pandangan Islam yang dibincangkan dalam siri yang lain. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, balik tentang kita punya sakratul maut tadi. Saya nak membacakan beberapa lagi hadis yang pendek-pendek tentang sakratul maut ini, tuan-tuan dan puan. Sebab dia dikaitkan langsung dengan tajuk kita, kalimah terakhirku, siri kedua. Apa kalimah terakhir, tuan-tuan? Apa kalimat saya daripada siri pertama semalam dan siri ini, dan kita diyakinkan, dan kita mesti yakin, betul-betul yakin, padu keyakinan kita, jitu keyakinan kita. Apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Saudara,
Kita boleh hafal, mudah nak hafal. Tapi nak menghayati dalam hidup ini, sepanjang hidup kita, bertitih tatahkan dengan la ilaha illallah, it is not that easy. Ada orang, tuan-tuan dan puan, dah umur 50 tahun. Tapi gambaran hidupnya tidak menggambarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia sembah apa? Dia sembah apa? Tuan-tuan, dia sembah kerja dia, dia sembah bos dia, dia sembah syarikat dia, dia sembah matlamat syarikat dia. Apa? Dia sembah keuntungan dia. Dia sembah company-company subsidiary dia. Sembahan di sini maksudnya masanya tertumpu di situ, pemikirannya tertumpu di situ, jiwanya tertumpu di situ, hati budinya tertumpu di situ. Pemikirannya siang malam pagi petang tertumpu di situ. Itu dia. Saudara-saudara, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, hidup ini ada penghujungnya. Pangkalnya ada, hujungnya ada. Tuan-tuan tengok ya, macam mana pangkal dengan hujung itu tuan-tuan, team up so well tuan-tuan dan puan. Macam mana pangkalnya? Tuan-tuan lahir dulu, waktu berumur dalam satu jam lah. Lahir, keluar daripada perut ibu, nurse ataupun jururawat membersihkan kita. Dimandikannya kita, dibedakkannya kita, dibedungnya kita, dan kita diserahkan kepada siapa juga laki-laki yang menunggu di situ. Biasanya datuknya, biasanya ayahnya. Pakcik, lakukanlah, kata nurse. Diserahkan anak itu kepada kita. Kita pun ambil, pergi ke satu sudut. Apa pendidikan yang kita beri kepada dia? Apa lagu yang kita berikan kepada dia? Malam tadi saya dengan Tuan Syed Abdul Qadir Jufri, tuan-tuan, kita cerita tentang hiburan. Hiburan dalam Islam. Macam mana hiburan? Apa dia hiburan dalam Islam? Kita cerita malam tadi. Bagus, tuan-tuan dan puan. Daripada komen-komen yang saya dapati sangat bagus. Dan meminta supaya Syed Qadir Al-Jufri malam tadi meneruskan lagi perbincangan itu. Seronok mereka mendengar perbincangan itu. Terutama macam mana ibu dan ayah, terutama ibu Syed Qadir, membimbingnya daripada kecil-kecil lagi. Apa perkataan bimbingannya, apa cara dia membimbingnya, apa cara dia meyakinkan, apa cara dia buat explanation kepada sesuatu perkara kepada Syed itu. Dan banyak perkara yang kita boleh belajar daripada itu, insya-Allah. Tuan-tuan, kemudian saya nak menyebutkan, semalam saya sebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan diberikan syurga, akan masuk syurga. Tuan-tuan, ingat, tuan-tuan, ingat ini saja, tuan-tuan ingat ini saja. Banyaklah hadis-hadis, puluhan hadis tentang ini, tapi ingat satu saja. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan memasuki syurga. Itu saja. Jadi sebab itu, hari ini, pagi ini, tengah hari ini, petang ini, malam ini, ingatlah tuan-tuan dan puan, akhir kalam kita sesungguhnya, semestinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan, kita diminta melakukan satu proses untuk menentukan Hasan Ali nak mati. Anak-anaknya, kaum keluarga terdekatnya, duduk di sebelah dia, telinga sebelah kanannya, membisikkan tuan-tuan. Inilah namanya lakin, mentalkinkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang nak mati ini dengan kalimat la ilaha illallah. Laqinu, talqinkanlah mautakum, orang yang nak mati ini dengan la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, kita berehat sebentar. Kita mendengar pesanan daripada Sabha, Yayasan Sabha. Tuan-tuan tengok di skrin, tuan-tuan, alhamdulillah terbayang dengan jelas anjung husnul khatimah yang memerlukan derma saudara, yang memerlukan sumbangan saudara, yang memerlukan wakaf daripada saudara, yang memerlukan zakat daripada saudara, yang memerlukan infak dan sedekah daripada saudara, yang memerlukan bayaran fidyah daripada saudara, yang memerlukan amal salih, amal jariah daripada saudara.
Inilah anjung husnul khatimah. Anjung husnul khatimah ni exactly tuan-tuan dan puan adalah satu institusi satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia yang kita akan bangunkan. Dalam pembangunan ini kita harap insya-Allah salah satu daripada kursus-kursus modul-modul yang dikendalikan ialah modul mati dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana menghadapi sakaratul maut, itulah modulnya. Secara teorinya, secara praktikalnya, secara isi hati, secara jiwa, perasaan untuk dialirkan dalam tubuh badan kita, la ilaha illallah, tempatnya ialah workshopnya di Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia, seluruhnya dikendalikan secara non-profit making. It is fully voluntarism, fully voluntary tuan-tuan, tidak mencantarkan apa-apa keuntungan pun insya-Allah. Yang kedua, buku tuan-tuan, 3 serangkai buku yang saya tulis, buku yang ke-41, buku yang ke-42, buku yang 43. Saya dah tulis 43 buku. Ini buku yang terakhir dan buku-buku ini menjurus kebanyakannya macam mana nak jadi ahli syurga, macam mana nak jadi ahli syurga. Dimulai dengan diri saya, dengan isteri saya, dengan anak-anak saya, dengan kaum kerabat saya, tuan-tuan dan puan, macam mana untuk menjadi ahli syurga. Itulah target buku ini, itulah penulisan buku ini, itulah tuan-tuan dan puan apa yang kita sasarkan daripada 3 buku yang saya tulis ini. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada taska. Kita ambil anak-anak, kita menyediakan pengasuhan, pendidikan seawal 2 bulan sampai 4 tahun. Nama taska kami First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Ada 8 cawangan sekarang ini, 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Baru beroperasi seluruhnya 1 tahun 3 bulan. Belum buat keuntungan lagi. Kalau ada keuntungan nanti, keuntungan itu pun disalurkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang kita lakukan tuan-tuan. Saya mendermakan, menginfakkan diri saya, anak-anak saya, isteri dan sebagainya, menginfakkan diri masing-masing untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Inilah legacy, inilah tinggalan kita. Inilah insya-Allah yang saya bawa bersama-sama nanti dengan tuan-tuan seluruhnya. Tuan-tuan yang menyumbang, ribuan tuan-tuan yang menyumbang. Di peringkat diri, tetap individu. Di peringkat keluarga sumbang, diri sumbang. Di peringkat organisasi dan syarikat-syarikat pun menyumbang. Inilah yang menjadi keinderaan untuk kita meniti titian sirat. Menjadi keinderaan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita dengar sekarang daripada Yayasan Sabha. Silakan. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Bertemu lagi kita para penonton yang saya muliakan sekalian. Pagi-pagi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah eloklah kalau kita dapat cerita perkara-perkara tentang hujung hayat kita nanti. Saudara, setengah daripada kita yang menonton ini baru di awal usia, setengahnya di pertengahan usia,
setengahnya di hujung pertengahan usia. Bagi saya ni tuan-tuan sudah lewat di hujung usia. Seluruhnya tuan-tuan, the whole spectrum itu, dari segi umur itu, seluruhnya apa yang dibincangkan ini, kalimat terakhir bagiku adalah relevant. Kepada yang muda relevan, kepada yang dewasa relevan, kepada yang hujung dewasa relevan, kepada awal tua relevan, pertengahan tua relevan, macam saya ni, hujung tua lagi relevan. Sebab itu tuan-tuan puan, kalau ada orang mengatakan, alah saya cerita mati, cerita mati, tuan-tuan. Kalau dapat kita pujuk dia, abang, bukan kita nak cerita mati. Nabi suruh kita cerita mati. Afdalu zikr, zikrul maut. Zikir yang paling baik, zikir yang menduduki tempat paling atas, namanya zikir mengingati mati. Afdalu zikr, zikir yang paling baik, zikir yang kehadapan, zikir yang paling tinggi statusnya ialah zikir mengingati mati, mengingati mati, mengingati mati. Jadi kalau itu yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, salahkah kita hari-hari cerita mati? Salahkah kita seminggu sekali cerita mati? Salahkah kita sebulan sekali cerita mati? Salahkah kita setahun sekali minimumnya kita cerita mati? Tapi jangan tak cerita mati langsung. Jangan tak sebut mati langsung. Jangan tak sebut sakratul maut langsung. Jangan tak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung. Jangan tak sebut malakal maut langsung. Jangan tak sebut malakal maut datang akan mencabut nyawa kita dalam berbagai-bagai keadaan langsung. Jangan kita menyebut yang kita tuan-tuan menjadi muslim yang kurang baik di sisi Allah untuk hati bertemu dengan Allah. Jangan tak cerita langsung. Inilah ya tuan-tuan ya. Janganlah kita tak cerita amal ibadat kita dalam bertemu dengan Allah langsung. Jangan kita dosa-dosa kita, tuan, dosa-dosa kita yang bertapuk-tapuk ni, jangan tak cerita langsung. Kerana dosa-dosa itu akan mengiringi kita waktu malakal maut mencabut nyawa kita nanti. Dosa-dosa ini akan menentukan sama ada mulut kita tergamam, lidah kita tergamam, hati kita tergamam bila nyawa kita nak diceraikan daripada badan kita. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak terus membacakan beberapa hadis. Hadis yang berikutnya, tidaklah seorang hamba yang bertemu Allah dengan dua kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa sebarang syak. Tanpa sebarang syak. Melainkan masuk syurga. Tanpa sebarang syak. Tidaklah seorang hamba yang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa sebarang syak memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, this is very powerful hadis tuan-tuan. Sebab perkataan tu tanpa sebarang syak, without any doubt. Without any doubt, without the slightest of doubt. Without an iota of doubt. Berikutnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nescaya Allah haramkan ke atas mereka neraka. Allah haramkan ke atas mereka neraka. Artinya Allah menjemput mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu neraka tertutup bagi mereka, haram masuk neraka. Masya Allah tuan-tuan. See the power of la ilaha illallah. See the power of kalimat akhirku. Kalimat akhirku. Powernya apa? Allah wajibkan syurga. Powernya apa? Allah haramkan neraka. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, berikutnya, barang siapa mati dalam keadaan mengetahui biasanya itu ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, la ilaha illallah, nescaya dia masuk syurga. Nescaya dia masuk syurga. Nescaya dia masuk syurga. Barang siapa mati dalam keadaan dia mengetahui apa yang diucapkannya itu dia faham.
Apa yang diucapkannya itu dia ketahui. Apa yang diucapkan itu memang sudah berada dalam dirinya. Apa yang diucapkan itu sudah ada di kepalanya. Ada apa yang diucapkan itu bukan setakat diucapkan dengan lidah saja. Apa yang diucapkan itu ada terukir di hatinya, di jiwanya, di sanubarinya. Nescaya dia masuk syurga. Hadis. Nescaya dia masuk syurga. Saudara yang dirahmati sekalian, akhirnya hadis saya nak sebutkan, sekiranya anak cucu Adam, manusialah, sekiranya anak cucu Adam tahu saat menghadapi kematian, tahu seksa yang dialami oleh mereka yang bertemu dengan Allah, sama ada ketika itu boleh mengucap la ilaha illallah atau tidak boleh mengucap la ilaha illallah, sama ada ketika itu syaitan dan iblis menang ataupun keimanannya akan menang. Di akhirnya tuan-tuan, syaitan akan menggunakan seluruh kebijaksanaannya, iblis akan menggunakan seluruh kebijaksanaannya untuk menyesatkan kita di akhir hayat, untuk menyesatkan saudara, menyesatkan akidah saudara, menyesatkan akidah kita, menyesatkan kepercayaan, keyakinan, amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak disesatkannya. Itulah iblis. Iblis nak sesatkan kita daripada kiri, daripada kanan dia datang, daripada depan, daripada belakang dia datang, daripada atas, daripada bawah dia datang. Ini mengikut hadis. Untuk apa? Menyesatkan kita, terutama tempat yang paling disukai oleh iblis, untuk menyesatkan tuan-tuan, menyesatkan saya, menyesatkan seluruh para penonton yang menyaksikan program Titisan Embun pagi ini. Waktu yang terbaik bagi mereka ialah di hujung usia kita, bila kita berada dalam sakaratul maut. Para penonton yang dirahmati sekalian, sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Yang kita perlu lakukan tidak lain dan tidak bukan berimanlah, bertakwalah, beramallah, berimanlah, bertakwalah. Tuan-tuan kerja di bank, beramallah, berimanlah, bertakwalah. Tuan bekerja di jabatan-jabatan kerajaan, beramallah, berimanlah, bertakwalah. Tuan-tuan yang mengusahakan kerja sendiri, beramal, berilmulah, beramallah, bertakwalah. Berilmu, beriman, bertakwalah. Tuan-tuan yang masih muda, segar bugar muda, 20-an, 30-an, tuan-tuan, you are at the peak of your age, at the peak of your time, your prime time. Beramallah, berimanlah, bertakwalah. Tuan-tuan yang ada di pertengahan usia, 40-an dan 50-an, beramal, beriman, bertakwalah. Tuan-tuan yang berada di hujung usia macam saya yang bercakap ni, tuan-tuan, hujung usia dah. Mati bila-bila, mungkin besok, mungkin tulat, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Hasan, beramallah, berimanlah, bertakwalah. Kita dah cerita banyak hal, banyak perkara. Kita dah bagi banyak contoh-contoh tuan-tuan beramal. Kita dah bagi banyak contoh-contoh beriman. Dan kita bagi banyak contoh-contoh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan kita, siapa-siapa yang pergi sembahyang Jumaat, terutamanya dalam khutbah pertama atau khutbah kedua. Kalau di Selangor khutbah pertama lagi dah disebutkan tuan-tuan, ayat Quran yang wajib dibaca, rukun dalam khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu tingkatkan ketakwaan kepada kamu Allah. Jangan kamu mati dengan izin Allah, melainkan kamu mati sebagai muslim. Jangan kamu mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kamu mati sebagai seorang muslim. Bukan mati sebagai seorang korporat, bukan mati sebagai seorang nelayan,
bukan mati sebagai seorang petani, bukan mati seorang pegawai polis, bukan mati sebagai seorang pegawai tentera, bukan mati sebagai seorang anggota perkhidmatan awam, bukan. Bukan mati sebagai general manager, bukan mati sebagai senior manager, bukan mati sebagai supervisor, bukan mati sebagai line supervisor, bukan. Tuan-tuan, bukan kita mati sebagai penganggur, bukan. Bukan mati sebagai orang miskin, bukan mati seorang yang super rich. Tapi matilah sebagai orang Islam. Matilah sebagai orang yang beriman. Matilah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara, apa nak buat mulai hari ini? Mulai hari ini apa nak buat? Pertama tuan-tuan, ilmu. Tak lewat tuan, tak lewat. Ilmu agama. Ilmu dunia. Saya 23 tahun tuan-tuan terus-menerus menggarap ilmu dunia. Daripada belajar sekolah, degree, master's degree, PhD. Dalam negara, luar negara, cari ilmu untuk jadi bekalan hidup. Tapi macam mana ilmu menjadi bekalan akhirat? Ilmu itu namanya ilmu naqli, ilmu keakhiratan. Tuan-tuan, ini yang nak diutamakan sebab ilmu dunia, saya boleh hidup 70 tahun ilmu dunia. Saya boleh garap, boleh memimpin, boleh membentuk hidup saya selama 70 tahun. Itu ilmu dunia. Tapi ilmu yang kita gunakan di akhirat, pada masa itu tidak ada tahun, tidak ada kurun, hidup selama-lamanya. Neraka mungkin selama-lamanya, surga selama-lamanya. Untuk itu pasportnya ialah ilmu naqli, ilmu akhirat, ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu balaghah, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tajwid. Berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu yang pertama. Nombor dua tuan-tuan dan puan ialah amal. Kita amal. Besok pagi tuan-tuan. Tuan-tuan dah buat. Saya nak ingatkan diri saya saja. Saya nak ingatkan. Saya yakin tuan-tuan dah buat. Saya yakin puan-puan yang saya muliakan seluruhnya, para isteri yang saya muliakan, para suami yang saya kasihi, anak-anak kita yang menyaksikan program ini, tolong tuan-tuan like and share. Bukanlah saya nak mengatakan program ini bagus sangat, saya ini pandai sangat. Tidak. Saya ini hanya nak menyumbang, nak melambai saja. Tugas saya melambai. Intinya, kita tanyakan spesialis-spesialis. Siapa spesialis-spesialisnya? Pakar-pakar syariah, pakar-pakar akidah, pakar-pakar akhlak, pakar-pakar Quran, pakar-pakar hadis. Itu spesialis-spesialisnya. Itu real agamawan-agamawannya. Saya ni pelambai-pelambai saja. Pelambai-lambai. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah amal. Besok bangun awal sikit. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat, 1 rakaat kalau tak sempat 1 rakaat witir. Usolli sunnatal witri rakaatan adaan lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Patut doa kepada Allah. Sebut nama mak, sebut nama ayah, sebut nama isteri, sebut nama suami, sebut tetap satu anak kita, sebut nama menantu kita, sebut nama cucu-cucu kita kalau boleh tuan-tuan dan puan. Sebutkan di hadapan Allah di pagi yang hening, di pagi dini hari yang hening, dalam keadaan manusia sedang tidur nyenyak. Sallu bil lail walau raka'ah. Tunaikanlah sembahyang malam tahajud itu walaupun 1 rakaat. Bangun pagi, wahai tuan-tuan, bangun pagi, wahai perempuan, bangun pagi sebelum subuh. Tunaikanlah sembahyang tahajud walaupun 1 rakaat. Saudara-saudara, itu yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan, amal saleh. Buat amal. Nak simpan duit nak buat apa? Tell me what are the purpose of yours of having so much money? Nak buat apa tuan-tuan? Saya tak mengatakan tak perlu cari duit, cari sebab banyak duit tinggilah zakatnya, banyak duit tinggilah infaknya, banyak duit tinggilah sedekahnya, banyak duit tinggilah amalnya. Itu yang ada orang kaya yang beramal, tidak ada orang kaya makin sorok, makin kaya makin sorok, makin kaya makin sorok. Allah sorokkan dia nanti, mereka tidak nampak pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi
Jadi beramal, sedekah. Sekarang anjung husnul khatimah memerlukan tuan-tuan sedekah saudara. Peringkat individu takkan peringkat individu. Tuan-tuan gaji 4,000. Takkanlah tak boleh RM1 tuan-tuan. RM1, 4,000. You need to give to anjung husnul khatimah only $1. Kalau tuan-tuan mampu bagi RM1. 10 sen pun tak apa. Tapi tuan-tuan, itu peringkat diri, peringkat keluarga. Tuan-tuan berapa keluarga? Satu keluarga besar, ada sub keluarga kecil. Mungkin ada 10 keluarga kecil. Kalau keluarga besar katakanlah bagi RM100, keluarga kecil juga bagi RM100. Satu keluarga tuan-tuan, satu payung keluarga sudah mengeluarkan hampir RM1,000 untuk anjung husnul khatimah. Jadi, tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya tuan-tuan yang menyediakan modul latihan 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, ada 5 modul. Yang anak-anak kita ada 4 modul di sana, 3 hari 2 malam. Makanannya tuan-tuan 3-star hotel, kediamannya 3-star hotel, penginapannya 3-star hotel, sajiannya 3-star hotel, keikhlasannya, kejujurannya 3-star hotel. Tuan-tuan, layanannya 3-star hotel. Tuan-tuan, dalam keadaan kehidupan yang selesa macam itu, kita nak belajar. Kita nak menghayati ilmu namanya mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wahai Allah, kita minta wahai Allah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Matikanlah aku dengan mati yang baik. Apa mati yang baik? Mati yang baik di hujung hidup kita ini. Kalimat yang terakhir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lagi? Jangan kau matikan aku mati yang buruk. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan aku mati yang buruk. Apa mati yang buruk? Gagal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu pagi ini. Satu perkara tuan-tuan yang saya ingatkan ya. Malam ini tuan-tuan, insya-Allah malam ini. Tak malam, tidak. Tuan-tuan dan puan, apa pun, tuan-tuan just tune in. Comes to 9:15 every night, 9:15. Tuan-tuan just tune in. Pergi kepada Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Memang ada sajalah insya-Allah sajian kejiwaan waktu malam. Dalam 1 jam, saya ada tetamu bersama dengan saya. Malam ini kita akan cerita tentang wasiat. Mati tanpa wasiat. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, mati tanpa wasiat. Apa arti wasiat? Apa jenis-jenis wasiat? Bagaimana kalau kita mati tanpa wasiat? Pembicaranya seorang lawyer syar'i, seorang lawyer civil, seorang yang sangat terkenal, seorang yang banyak tuan-tuan dealings dengan hal-hal mengenai wasiat, mengenai hibah dan sebagainya. Beliau ialah Al-Fadhil Tuan Haji Zubir Embung, Tuan Haji Zubir Embung yang akan bersama kita pada malam ini. Tuan-tuan minta anak-anak, minta suami, minta isteri, minta adik, abang, kakak. Dan tuan-tuan jangan lupa malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan like and share. Tag kawan-kawan kita. Call kawan-kawan tuan-tuan. WhatsApp kawan-kawan tuan-tuan. Gunakan Facebook kita, gunakan Instagram kita, gunakan apa saja method untuk seramai-ramai. Inilah tugas tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tidak bersyarah macam saya bersyarah. Mungkin tuan-tuan tidak dapat tuan-tuan dengan sendirinya kata kuat mengadakan majlis-majlis yang macam ini. Tuan-tuan, oleh kerana keadaan tidak mengizinkan dan sebagainya. Tapi tugas tuan-tuan, ni tag kawan-kawan kita, share, like and share. Bagi tahu seramai-ramainya. Bagi tahu adik abang dan kakak, bagi tahu keluarga terdekat, bagi tahu keluarga yang lebih jauh, bagi tahu sahabat-sahabat sekilang, bagi tahu sahabat-sahabat sepejabat, bagi tahu sahabat-sahabat satu bank dengan kita, bagi tahu sahabat-sahabat seladang, bagi tahu sahabat-sahabat sehobi, sepermainan dengan kita. Tuan-tuan, like and share. Okey. Kita ada YouTube. Tuan-tuan Tuan-tuan buka dalam YouTube kita, tidak hari Sabtu, hari Ahad 12.30. Hari Sabtu, hari Ahad 12.30, kita ada fresh video. Durationnya antara 15 ke 20 minit saja, pendek saja. Bercerita dengan beberapa topik mengenai amalan Islam semasa dalam diri kita, untuk diri dan keluarga dan masyarakat. Tuan-tuan, itu berlaku pada hari Sabtu, hari Ahad saja. Hari Sabtu, hari Ahad saja. Pukul 12.30 tengah hari. Namanya, sirinya, Hidup dan Mati dalam Islam. Hidup dan Mati dalam Islam. Satu lagi tuan-tuan, hari Jumaat.
Jangan lupa tuan, daripada sekarang ni saya nak war-warkan, tolong tuan-tuan, hari Jumaat, daripada sekarang ni saya nak war-warkan hari Jumaat. Apa dia hari Jumaat? Pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi, saya dengan seorang tetamu akan menjawab semua soalan-soalan, pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan tuan mengenai kehidupan beragama. Apa saja. Mengenai anak, mengenai masalah remaja, mengenai masalah suami isteri, mengenai masalah keluarga, mengenai masalah untuk kita menyuburkan suasana agama dalam rumah, mengenai Al-Quran, mengenai hadis, mengenai bagai-bagai dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Mengenai masalah-masalah yang tidak selesai di pejabat, masalah yang tidak selesai di kilang dan sebagainya. Apa kita nak buat? Dan mengenai dosa dan pahala, syurga dan neraka. Mari kita sama-sama, tuan-tuan, berbincang. 1 jam, pukul 11 hingga pukul 12 setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat 11 ke 12 pagi setiap hari Jumaat. Tuan-tuan buka sajalah. Every Friday at 11 to 12. Nama programnya ialah Khazanah Minda DDHA. Khazanah Minda DDHA. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, insya-Allah layari kita punya website. Layari kita punya Facebook, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dermalah tuan-tuan. Dermalah insya-Allah. Duit banyak nak buat apa? Simpanan banyak nak buat apa? Tuan-tuan kena simpan, kena keluarkan duit itu, dermakan, sedekahkan tuan-tuan sebelum nyawa sampai gara-gara. Bila dah nyawa sampai gara-gara, tuan-tuan usaha itu tidak banyak guna lagi, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Sekaranglah masanya. Nak bertaubat pun sekarang, nak buat amal kebajikan pun sekarang, nak menginfak pun sekarang, nak bersedekah pun sekarang, nak menderma pun sekarang, nak keluarkan simpanan seluruhnya untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, untuk mereka yang berada di barisan hadapan memerangi Covid sekarang ini, tuan-tuan. Untuk mereka di gelandangan, untuk mereka yang untuk mu'alaf yang baru masuk Islam. Tuan-tuan dan puan, saya banyak dihubungi oleh mu'alaf-mu'alaf. Hari ini, lah habis saja ni saya nak pergi bank, tuan-tuan dan puan. Saya dihubungi. Mu'alaf ini betul-betul sangat. Saya pergi ke Melaka ni, saya nak belajar agama. Saya nak belajar sembahyang je, doktor. Saya nak belajar sembahyang, doktor. Minta sikitlah pertolongan. Saya semalam tak makan. Tak makan, tuan-tuan. Kesian, tuan-tuan. Orang masuk Islam terseksa. Orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, come to the fold of Islam, and yet they suffer. No one cares. Jadi inilah tuan-tuan yang kita kena bantu. Jadi Yayasan Kebajikan Sabha ni yang saya tubuhkan dah 20 tahun, tapi bentuk barunya sejak tahun 2016, tuan-tuan dan puan, inilah yang kita bantu. Pelajar-pelajar miskin kita bantu, orang miskin kita bantu, fakir miskin kita bantu, anak yatim kita bantu, gelandangan kita bantu, ibu tunggal kita bantu. Marilah kita sama. Tapi main projek kita sekarang ni ialah membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah untuk tuan-tuan dan mati kali yang kedua saya ulang ni, supaya tuan-tuan dapat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Cukup setakat itu, tuan-tuan. Berjumpa lagi. Buku-buku, jangan lupa tuan-tuan, buku-buku tu simpan buku, beli buku, letak dalam library, dibacakan kepada anak-anak, anak-anak membacakan kepada kita, tukar-tukar buku dengan kawan-kawan, tuan-tuan dan puan, bincang dengan kawan-kawan. Dan satu lagi, tuan-tuan, habis saja COVID-19 ni, bila masjid-masjid dan tuan-tuan dibenarkan berhimpun dalam himpunan yang ramai, saya nak mencadangkan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hubungi saya terus. Nombor telefon tuan-tuan 0136283985. Itu pegawai saya, nama dia Puan Suraya. Satu lagi 0192130147. Itu private, my private number. Hubungi saya untuk saya nak cadangkan. Saya boleh pergi ke Singapura, saya boleh pergi ke Brunei, saya boleh pergi Sabah dan Sarawak, di mana-mana juga negeri dalam Malaysia, termasuk di selatan Thailand, di Indonesia, untuk kita buat seminar setengah hari kepada buku-buku itu. Tiap satu buku, tuan-tuan, tu kita seminar setengah hari. Dan satu lagi, tuan-tuan, seminar mengenai, tuan-tuan, kecemerlangan pendidikan untuk pelajar-pelajar, sekali dengan mak bapak, sekali dengan guru-guru. Motivasi kecemerlangan pendidikan melibatkan pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru-guru. 2-3 sekolah boleh combine, kita buat di masjid atau di surau, tempat yang sesuai. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah siapa yang tak detailnya itu, tuan-tuan,
saya boleh beri kepada tuan-tuan dengan hubungi saya 019-213-0147, itu saya terus, atau 0136283985 Puan Suraya. Tuan-tuan, nombor telefon tertera kat handphone tuan-tuan di hujung sebelah kiri, sebelah kanan, di sebelah kanan di bawah tu tuan-tuan puan, insya-Allah. Jadi itu seminar setengah hari yang melibatkan penduduk tempatan di kawasan itu, laki-laki dan perempuan, suami dan isteri, dan termasuk anak-anak, tuan-tuan dan puan. Ada 2 jenis seminar. Satu seminar membincangkan buku, tetap satu buku setengah hari, satu buku setengah hari, satu buku setengah hari. Satu lagi, motivasi kecemerlangan pendidikan, melibatkan pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru-guru, insya-Allah, untuk memajukan pendidikan anak-anak dan untuk memajukan ibu bapa yang akan membantu anak-anak berjaya, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.